Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kepada tetamu kita, Dr. Reza dan Ustaz Johari. Kita berada dalam sesi B-Talk yang mana sesi ini adalah untuk kita membicarakan berkenaan dengan tips-tips berkenaan dengan kesihatan. Okey, salam Ramadan kita ucapkan kepada seluruh penonton di luar sana. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bulan Ramadan di mana pada bulan ini turun rahmat yang mencurah-curahnya dan pastinya kita nak grab sebanyak yang mungkin supaya kita boleh mendapat kebaikan yang sebanyak-banyaknya di bulan ini. Jadi pada hari ini kita didatangkan oleh tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang pertamanya merupakan seorang penceramah bebas yang sudah berkecimpung dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan kerohanian. Selamat datang Ustaz Johari. Okay, selamat datang. Terima kasih Puan. Dan yang keduanya kita didatangkan khas oleh advisor wellness Rehanah, iaitu Dr. Reza Rahman. Selamat datang Dr. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Kita memang sangat berbesar hati sebab Dr. sudi berada dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Jadi insya-Allah Rehanah merupakan sebuah syarikat yang mengedarkan makanan sunnah sudah 10 tahun dalam pasaran, dan insya-Allah kali ini kita nak lebih dekat kepada masyarakat dengan membincangkan isu-isu berkenaan dengan kesihatan daripada sources yang lebih autentik. Jadi insya-Allah tunggu episod kita yang seterusnya nanti. Jadi soalan kita yang pertama, okey? Pertamanya untuk Ustaz Johari, okey, berkenaan dengan rutin Ramadan. Boleh tak Ustaz share kepada kami semua pada hari ini, apakah rutin Ramadan Ustaz, sebab Ustaz merupakan seorang penceramah bebas, tentunya agak bebas berkarya dekat luar sana. Jadi macam mana perbezaan Ustaz menjalani ibadah puasa pada kali ini? Baik, Alhamdulillah, pertama sekalinya kita kena panjatkan kesyukuran pada Allah kerana kita minta dengan Allah agar Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan, dan kita semua dah masuk dalam bulan Ramadan. Jadi kita mesti kena bersyukur atas segala limpahan, curahan dan juga siraman nikmat Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kita. So bila bila masuk bulan Ramadan tentu akan berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bagi saya sendiri secara personalnya program agak terlalu padat, dan program tu sentiasa berjalan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan lain tu kita mungkin just ada kuliah subuh, kuliah maghrib. Tapi untuk Ramadan, setiap waktu boleh dikatakan ada program. Duha, lepas zuhur, asar, sebelum berbuka, sampailah ke malam hari. Cuma yang paling penting, sesibuk mana pun kita mesti kena lazimkan baca Al-Quran. Kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sudah pastinya saya mengulang Quran lebih banyak di bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. So Alhamdulillah, program saya berjalan lebih luar biasa daripada bulan biasa. Kerana bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan yang luar biasa. Tapi kita tetap boleh jadi orang yang luar biasa sebab Ramadan ni sebagai satu bentuk tarbiyah untuk kita jadi lebih hebat berbanding dengan sebelumnya. Betul. Okey. Dan seterusnya Dr. Reza. Okey, Dr. Reza, kita sangat-sangat nak tahu Doktor, sebagai seorang saintis yang sebenarnya banyak juga projek-projek dekat luar sana kan Doktor. Apakah rutin Doktor agak berubah sepanjang bulan Ramadan kali ini, dan kalau bolehlah Doktor sharekan pada kita apa target yang Doktor nak capai untuk bulan Ramadan pada tahun ini. Okay, first and foremost saya kena beritahu kepada para penonton yang saya seorang saintis dan Ustaz seorang Ustaz. So kita punya rutin agak berbeza. Okay, apa yang saya boleh share kat sini, rutin saya lebih kepada cara saya menghadapi masa di bulan Ramadan berbanding sebelum bulan Ramadan. Contohnya saya bangun sahur, dan kebiasaannya saya jarang bangun sahur. Maksudnya sebelum ni saya kurang sedikit berpuasa, tak buat puasa sunat pun. Tetapi bila bulan Ramadan ni saya punya timing lebih kepada fokus kepada Ramadan punya aktiviti. So kalau bulan Ramadan saya akan bangun untuk sahur. Saya wajibkan saya bangun untuk sahur sebab saya tahu bahawa ada keberkatan ketika sahur. Dan saya memang melambatkan sahur, dan cara saya ambil sahur pun berbeza.
di mana saya tak makan makanan berat, tetapi saya makan apa yang seperti yang dianjurkan, seperti makan kurma, air nabis, dan juga yang baru ni saya ambil yang viral tu Yang lah. viral apa dia, doktor? Alamak, takutlah Bukan tapak kuda ya? Bukan tapak kuda, tapi Okey. kurma butter. Kurma Kurma butter. pure butter, tapi dahsyat. dengan jumlah yang kalori yang saya perlukan lah. Okey, kemudian di bulan Ramadan saya tak tidur lepas subuh. Itu satu pencapaian ya. Biasanya kalau bukan bulan Ramadan saya akan tidur lepas subuh. Okey. So itu dia tu perubahan. Dan lagi satu perubahan dalam rutin saya di bulan Ramadan, ini yang ganas sikit sebab saya tahu bulan Ramadan ada bazar Ramadan. Okey. Bila ada bazar Ramadan, saya akan cari kuih-kuih yang tak wujud waktu bulan Ramadan. Okey. So saya Jumpa tak dengan jumpa semua. Saya bulan Ramadan, tapi kiranya dalam setahun bulan Ramadan ni adalah saya punya food hunting saya. Saya lebih enjoy makan di bulan Ramadan. Memang waktu Ramadan tu keluar semua yang tak pernah keluar. Ya, betul. Contohnya saya cari akok. Saya tak makan kuih akok selain daripada bulan Ramadan. Ataupun saya cari makanan-makanan yang betul-betul yang ada yang saya nak nikmati pada bulan Ramadan. Lagi satu, rutin saya di bulan Ramadan juga sama macam Ustaz tadi. Saya memperbanyakkan Al-Quran tapi saya banyak ke arah keagamaan lah. Sebelum ni bacaan saya lebih kepada medical science punya direction, tetapi di bulan Ramadan rutin saya lebih kepada keagamaan. Maksudnya pembacaan kita pun berubah so doktor. Kalau untuk tahun ni target saya nak fokus lebih memahami. Saya dah hafal Asmaul Husna daripada kecil sebab saya orang Johor. Kita kalau sekolah agama, kalau selepas nyanyi lagu negaraku, kita kena nyanyi lagu Asmaul Husna. Kita kena berzikir Asmaul Husna. Tetapi sama ni saya tak berapa faham Asmaul Husna tu yang makna. Untuk Ramadan kali ni saya nak tahu setiap 99 nama Allah tu dia punya makna dan dia punya interpretasi dalam kehidupan kita. Itu. Doktor sebenarnya dah sentuh satu topik yang jauh menarik ya, sebabnya bila kita sebut pasal Asmaul Husna, sebenarnya dia memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang kalaulah dia mampu untuk menghayati. Doktor boleh share tak sikit je apa impak yang doktor dapat bila doktor ambil keputusan untuk bulan Ramadan kali ni untuk betul-betul, orang kata tadabbur Quran tu biasa kan, tapi mentadabbur Asmaul Husna. Apa impak yang doktor dapat? Okey, contoh doktor yang saya dah buat. Contoh kan macam saya dah faham dah maksud apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kan? Ada perbezaan. Ada perbezaan sebab kalau Ar-Rahman tu kan dia pengasih dan penyayang kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim pengasih dan penyayang. Serupanya kadang-kadang saya terfikir kenapa ada yang bukan Islam tapi mendapat benefit, mendapat kemudahan rezeki dengan berbanding orang yang betul-betul Islam, yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam. Rupanya itulah sifat Ar-Rahim, di mana Allah tidak membezakan hambanya. Dia betul, itulah sifat Ar-Rahim. Kalau kalau kita fikirkan kau Islam ni agama yang benar, engkau yang layak dapat rezeki itu, tak. Disebabkan oleh sifat Ar-Rahim tu sama rata rezeki itu telah ditetapkan, dan itulah sifat Ar-Rahim, di mana kita tahu bahawa Allah akan tetap berikan rezeki walaupun dia bukan menyembah agama, menyembah Allah. Penyayangnya Allah ya. Betul. Ustaz nak komen sikit tak pasal tu? Sebenarnya bila kita sebut mengenai Asmaul Husna, betul. Sebenarnya salah satu daripada cara kita nak bertawasul. Bertawasul. Bertawasul maksudnya kadang-kadang dalam kehidupan kita ada permintaan yang kita nak dengan Allah. Betul. Jadi kita boleh guna salah satu nama Allah untuk kita jadikan tawasul. Sebagai contoh, kita buat banyak dosa. Kita buat banyak dosa, dan bila kita menyesal, kita rasa kecewa. Kalaulah boleh masa diputar semula, kita nak putarkan masa. Betul. Betul tak? Okey. Bila kita buka puasa contohnya sebagai Muslim, kita beriman bahawa waktu itu adalah waktu mustajab doa. Betul. Kita angkat tangan, ya Allah, Engkau Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan namamu yang Maha Pengampun ni, ampunkanlah dosa. So, kita sebenarnya boleh matchkan nama Allah dengan permintaan yang kita nak. Ada orang kadang-kadang dia kahwin lama tak dapat anak, Allah itu Ar-Razzaq, bagi rezeki. Bukan rezeki duit ringgit, harta benda, anak pun rezeki. Jadi matchkan nama Allah dengan permintaan kita. So ada 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu ada banyak permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuaikan, insya-Allah. Itu kelebihan
Asmaul Husna pun yang insyaAllah sama-sama kita saya rasa berkaitan. target saya Ramadan kali ni agak tepat dan dengan betul. daripada Ustaz saya dapat ilmu baru juga. Tapi saya pun nak tahu juga yang tukar tanya kat kita ni rutin dia macam mana pula. Kan? Okay. Sebab kita dua-dua lelaki, kita punya direction agak berbeza. Okay, satu saintis, satu ustaz yang betul-betul penceramah dan aktiviti bertambah di bulan Ramadan. Macam mana dengan Puan Dila? Orang yang berkerjaya, orang yang menguruskan rumah tangga. Perbezaan kali ni Ramadan untuk rutin kita tahu. Dr. Reza, sebenarnya soalan tu soalan yang betul-betul menginsafkan sebab tahun ni memang sangat berbeza. Sebab tahun ni adalah tahun pertama untuk saya menjalani ibadah puasa selepas berkahwin tanpa pembantu rumah. Jadi kalau sebelum ni kita memang ada helper yang sangat membantu kita untuk menguruskan terutama waktu bersahur lah. Waktu bersahur, waktu berbuka, sebab kita ni memang agak jadual sedikit padat, tapi alhamdulillah saya rasalah personally lah kepada saya merasakan tahun ini antara tahun yang cukup istimewa walaupun baru kita dalam minggu yang pertama. Sebabnya kita menjadi orang yang lebih alert, nombor satu, dan lebih berdisiplin dan lebih rasa nak buat yang terbaik, sebab kita kena buat yang terbaik untuk orang yang paling kita sayang, itu keluarga kita. Jadi saya rasa tak ada perbezaan yang cukup besar, melainkan dari segi gerak kerja mungkin bertambah, tapi yang paling penting menghayati Ramadan tu dengan lebih bermakna, sebab saya pun ada rutin yang kita buat untuk khas bulan Ramadan ni. Apakah amalan-amalan yang kita nak buat, dan bila kita buat tu kita rasa macam best sangat, sebab kali ni memang kita nak cuba menghayati sesuai dengan peningkatan usia lah kan. Kita nak buat yang terbaik setiap saban tahun. Kalaulah Ramadan kali ini yang terakhir, saya nak pastikan Ramadan ini yang memberi makna yang cukup mendalam pada saya, InsyaAllah. Doktor, saya nak tahu doktor, apakah pengalaman pertama doktor berpuasa? Sebab boleh tak doktor sentuhkan juga, sebabnya pada ibu-ibu dia selalu nak menerapkan anak-anak dia belajar berpuasa tapi dalam usia yang agak muda. Contohnya dalam umur 5-6 tahun, tapi kena puasa sampai habis. Apa pandangan doktor? Adakah itu baik? Dan juga pengalaman doktor sendirilah. Umur berapa sebenarnya doktor start puasa? Jujur dan buat pertama kalinya saya boleh share pengalaman saya berpuasa. Ini pertama kali di sini ya. Pengalaman kali, tak pernah saya share kat orang pun, sebab saya rasa benda ni tak ada orang akan tanya pun, tapi now dah kena tanya. Dan kena jawab lah. Ya, betul lah. Okay. Saya agak segan sebab saya betul-betul berpuasa penuh ketika umur 12 tahun. Di mana saya ada family yang support, tetapi kita anak yang manja dan macam tak tahan. So kalau betul-betul saya berpuasa penuh, di mana bangun sahur, lepas tu berbuka, lepas tu pula pada maghrib adalah umur 12 tahun. Masa tu UPSR doktor? Time tu nak UPSR. So selepas saya fikir kalau saya puasa tahun ni, saya dapat terus semua A. Macam tu. Dia ada direction dia. Ada direction, dia ada motivation dia. Kemudian ayah saya seorang pemandu teksi. So dia tak adalah macam cakap satu hari RM10. Dia tak ada that kind of motivation. So that's why saya tak ada rasa macam nak kejar something unless ketika itu saya nak UPSR, saya ada direction tu. So untuk nasihat ibu-ibu di luar sana yang nak galakkan anak untuk berpuasa, pertama set the vision, tapi kalau boleh jangan money orientation. Kalau boleh jangan money orientation. Ni saya punya pendapat, sebab kalau money orientation dia tak rasa macam dengan berpuasa tu dia dapat keberkatan tu, barokah tu dia tak rasa. Contoh macam saya pula, agaknya umur 12 tahun tu saya dah mula start matang, di mana saya rasa kalau saya berpuasa, Allah memberkati saya akan dapat UPSR saya straight A macam tu. So saya tak pandai dalam bidang parenting, tapi cuma saya boleh ajar, kalau dengan pengalaman saya minta ibu bapa di luar sana untuk set goal. Kita ajar dengan dia, setting goal, kita beritahu dengan anak-anak, beritahu kalau berpuasa apa kelebihan dia, kenapa macam tu. And kemudian bonusnya dia dapat reward. Contohnya dapat duit raya, pilihan macam tu, ataupun nak buka puasa nanti dapat ni. Tetapi bagi saya dari sudut kesihatan, disebabkan bila berpuasa ni untuk orang yang betul-betul mula-mula nak cuba, dia akan mengalami banyak benda yang berbeza. Contohnya hypoglycemia, benda-benda yang dia tak biasa, body nak adapt. So tidak perlu paksa sehingga dia dah jatuh wajib dia tak kena berpuasa bila dia dah mumayyiz ataupun dia dah akhir balik. Tapi untuk proses tu jangan paksa umur 5-6 tahun dah wajib kena puasa macam tu, sebab dia akan rasa menyampah, kena seksa macam tu. So kita bagi dia support sehingga dia boleh menjalani
Dan dia sendiri buat disebabkan atas kerelaan dan dia nak cuba sendiri. Faham. Itu saya punya nasihat. So, saya rasa menarik dekat situ kalau kita boleh point kan, maksudnya kalau kita nak mendidik anak itu untuk berpuasa, Betul. yang pertama kita kena terangkan dia kenapa dia kena berpuasa. Betul. Dan setting goal tadi kan, Betul. barulah kita nak bagi reward yang seterusnya. Tapi doktor sebenarnya dah sebut cabaran doktor tau. Tapi kita nak detailkan lagi, ketika doktor berpuasa di usia muda, Okey. sebab soalan dia, so apa cabaran yang paling besar sebenarnya supaya mak ayah dekat luar sana tahu sebenarnya kalau paksa anak-anak berpuasa di waktu sebenarnya ini cabaran-cabaran yang dihadapi. Jadi doktor boleh recap balik tak? Boleh. Waktu umur 12 tahun tu. Okey, saya ada kawan-kawan di sekolah rendah di mana diorang maybe kawan-kawan saya ni dia macam bila dia tak puasa dia ajak kawan-kawan dia tak berpuasa juga. Dia geng-geng, itu adalah cabaran yang saya hadapi. Tapi at that time saya memang berazam lah. Saya cakap kematangan ketika umur 12 tahun tu dia memberi impact kepada saya nak capai apa yang saya nak buat puasa tu penuh. Tapi cabaran dia lebih kepada peer pressure, di mana biasanya ketika kita umur muda, budak-budak ni dia lebih dengar cakap kawan-kawan. Betul. Berbanding cakap mak bapak. Mak ayah dia. Kawan-kawan sentiasa So betul. kepada adik-adik yang nak berpuasa, nak cuba puasa, kita jauhi kawan-kawan kita. Okey, sebab ingat syaitan diikat. So kalau kawan-kawan tu dia bagi nasihat-nasihat yang tak baik, kita fokus yang kita nak dapat keberkatan Ramadan tu. And best tau bila yang paling best tentang bila kita puasa kita dapat makan di meja orang berpuasa. So kalau tak puasa sila duduk dekat meja lain. So saya nak rasa because bertahun-tahun tak dapat duduk meja tu. So kali ni finally saya berada di meja berpuasa. Saya dapatkan saya boleh teringat boleh saya goosebumps. Masa tu berada di mana? Di surau ke ataupun di rumah? Kita berbuka di rumah. Tapi sebab saya ada 7 adik-beradik, lepas tu ada mak abah, so meja penuh. Kursi yang tak berpuasa adalah di luar daripada meja utama. Itu cara motivasi ayah sebenarnya. Ya, betul lah. So saya harap pada perasaan masa tu macam mana? Bangga gila sebab berjaya berada. Sebab lepas tu abang-abang, kakak-kakak pula, abang dengan kakak saya dia macam wah dah duduk meja ni. So macam satu achievement. Ya, betul. So memang betul cabaran tu kita tengok kepada reward yang kita akan dapat. So ibu bapa kena alert benda-benda macam ni. Saya personally tidak galakkan pemaksaan, kecuali macam saya cakap tadi kalau dia dah akil balik sebab memang dah wajib. Cuma dari segi lebih halus kita bagi dia macam dapat duduk kat meja. Lepas tu kalau boleh, kalau yang nak puasa ni elakkan daripada jumpa kawan-kawan yang sama-sama tak nak puasa. Kita try to elakkan. Itulah cabaran dia. Menarik ya, sebab first time saya nampak ada reward yang boleh duduk dengan meja orang berpuasa. Kan? Tak puasa jangan duduk sini. Betul. Okey doktor, sekarang doktor itu zaman doktor kanak-kanak lah, zaman kita mengimbau waktu kita masih kanak-kanak. Dan sekarang doktor, macam mana tradisi doktor dan keluarga meraihkan Ramadan? Sebab mungkin kebanyakan dekat luar sana tu cabaran dia sebab kita mungkin berjauhan. Okay. Jadi doktor, macam mana tradisi doktor dan keluarga amalkan sepanjang Ramadan kali ni? Ini sedikit sedih. Sedih. Saya ada 7 orang adik-beradik. 6 adik-beradik saya berada dengan mak ayah saya, dekat dengan mak ayah saya, dan saya seorang saja yang merantau. Okey, anak perantau ni. So saya menggunakan teknologi moden untuk berasa lebih dekat dengan mereka. Contohnya saya berbuka live bersama diorang. Kelakar kan? First time ni. So di mana saya berbuka seorang di Kuala Lumpur. So saya akan WhatsApp call, video call sambil makan ramai-ramai. So saya berada bersama dengan diorang. Itu cara yang saya boleh cerita sekarang lah. Rasa sunyi sebab saya masih single lagi. Tetapi bila dengan teknologi yang kita ada, makanya saya rasa lebih dekat bersama dengan ada cara jugalah untuk tak rasa kesunyian. Ya, betul. Tapi kalau saya nak compare cabaran pula yang muda dengan tua, cabaran dewasa lebih berbahaya, dahsyat. Contohnya disebabkan oleh kita kan sentiasa dengan social media. Saya baru ni khutbah Jumaat, dia kata orang tu hanya dapat lapar dengan dahaga kalau dia tak menjaga tutur kata, kalau dia mengumpat apa semua kan. Itulah cabaran ketika dewasa ni pula. Sebab kita dah jadi macam judgemental, nak komen pasal orang. Saya try to avoid this cabaran supaya saya tak naklah dapat lapar dengan dahaga tu saja, tapi saya dapat pula. Itu cabaran bila dah dewasa pula.
Itulah saya boleh share kepada anda semua. Okay. So, tapi kan cabaran tu betul. Itu cara disiplin kita untuk menjaga diri supaya lepas Ramadan pun kita boleh macam tu juga. Betul. Kan. Okey. Soalan yang seterusnya kepada Ustaz pula. Nak tahu pula. Sesi Dr. Reza dah habis. Ustaz, ni kita dengar lah sebelum-sebelum ni adalah perkara yang menarik sebenarnya, pengalaman pertama Ustaz. Dan boleh tak sebenarnya Ustaz share apa yang berlaku pada kali pertama Ustaz berpuasa? Saya pertama kali puasa mungkinlah. Ni rahsia peribadi lah. Tadi macam menarik juga kan, umur 12 tahun. Saya rasa Dr. Reza akhir balik umur 12 tahun mungkin. Tapi saya akhir balik lewat lagi. Saya start puasa betul-betul lah. Betul-betul lah ni. Betul ni. Seusia saya umur 17 tahun. Oh wow. Sebab mungkin masa tu baru difardukan puasa pada saya. Jadi saya tak expect benda ni. Betul. Bukan itu saja. Saya just nak bagi motivasi. Bahkan saya belajar baca Al-Quran pun masa usia saya dah nak masuk 18 tahun. Bahkan saya nak bagi motivasi lagi. Saya belajar solat pada bulan Ramadan dengan saya mengerjakan terlebih dahulu solat tarawih dan saya tak kerjakan solat fardu. Allah. Jadi mungkin orang rasa rajinnya solat sunat tapi solat fardu tak buat. Tak, nak bagi tahunya sebenarnya bulan Ramadan ni sebenarnya bulan keberkatan. Jadi yang pertama, bulan ni penuh dengan keberkatan dan sebenarnya tidak ada istilah terlewat. Betul. Betul tak? Tidak ada istilah terlewat untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 17 tahun saya belajar baca Al-Quran. Umur 17 tahun saya belajar untuk solat. Termasuklah umur 17 tahun saya belajar untuk berpuasa. Dan nak berpuasa berbelas-belas jam ni, saya rasa satu cabaran yang cukup hebat. Dan kalau bolehlah bagi saya, mungkinlah saya nak minta dekat Allah supaya buka puasa tu pada azan zuhur. Sampai tahap macam tu. Tapi Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala macam Dr. Reza bagi tahu tadi pun, Allah Maha Murah, Allah Maha Mengasihani. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala eksklusifkan untuk Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala mengasihaninya dan saya terasa saya sangat dikasihani dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bagi peluang dan alhamdulillah berubahlah kehidupan saya di bulan Ramadan dan alhamdulillah kemudian saya mulalah belajar agama dan sampailah hari ini alhamdulillah. Kita tak sangka saya boleh tambah sebab boleh Dr. Reza. Dengan contoh berpuasa pada umur 17 tahun kemudian belajar solat Al-Quran 18 tahun. Look at him. Al-Fadil Ustaz. So kadang-kadang kita tak boleh nak judge orang kan. Tak boleh nak judge orang. Kita sebab tak tahu dia punya pengakhiran dia. Dia punya cabaran dia. Betul. Dan bila Allah nak bagi, Allah bagi. Betul. Wow. Thank you very much for this motivation. I thought yang umur 12 tahun tu macam dah lewat sangat dah. Tapi rupanya ada lagi super senior lagi. Cabaran dia lebih kuat. Tapi apa yang saya boleh simpulkan untuk segmen yang pertama ni. Allah tu memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, kita tetap mendapat kebaikan walaupun contohnya kita berpuasa kali pertama pada usia yang 17 tahun. Betul. Dan sikap kita yang di luar sana, kalau kita nampak cabaran pada setiap orang tu, kita tak boleh judge. Betul. Sebab dia ada path yang Allah takdirkan untuk dia tu yang berbeza-beza. Betul. Cukup kita meyakini setiap orang ada perjuangan dia. Terutama kita semualah dalam bulan Ramadan ni ada perjuangan kita masing-masing. Ada target kita masing-masing. Yang pastinya kita nak menjadi manusia yang akan terus diberkati oleh Allah. Dan nak menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Okey, Dr. Reza, Ustaz Johari, kita berbalik kepada topik kita iaitu feed and fasting. Okey, ini topik yang sangat menarik dan kita akan pastikan kita kupas dengan poin-poin yang akan memberi info yang kita boleh praktik nanti. Okey, kalau kita bercakap berkenaan dengan Ramadan, Doktor kita rasa macam Ramadan, aku nak sihat, aku nak fit, tapi aku takutlah nak buat aktiviti sebab takut nanti aktiviti tu menyebabkan kita rasa banyaknya tenaga kena guna. Lepas tu takut penat, lepas tu akhirnya nak berbuka waktu Zuhur. Okey, jadi kita tak nak jadi macam tu. Jadi kita sebenarnya nak tahu yang sepanjang Ramadan kali ni kita tetap boleh sihat dengan cara yang tepat mengikut pandangan doktor. Soalan dia ialah ramai orang nak sihat, dia kata okey Ramadan kali ni aku nak turun sekian-sekian kilo. Tapi tak tahu macam mana dia nak bermula tu. Jadi doktor boleh
Kupas sikit pasal tu. Untuk jawab soalan ni, saya akan buat tema dalam bentuk kita nak sihat. Kita nak sihat. Lepas tu kita nak ikut sunnah. Okey. Dan kita nak ada evidence based scientific. Sebab doktor tahu tak, di sebalik sunnah tu ada kejayaan. Betul. Jadi doktor kena kupas. Okey, saya nak beritahu kepada pendengar dan penonton semua, yang ni benda yang jarang di-share oleh ahli kesihatan tentang kepentingan berpuasa ni. Okey. Macam saya terlibat dalam bidang nutrigenomic, di mana saya kaji dalam bidang genetik. Kita tengok apa relation genetik dengan pemakanan. Okey. Dalam salah satu kajian dalam bidang nutrigenomic ni, kita fokus kepada aging, penuaan. Semua orang tak nak mati, kalau boleh nak hidup paling lama kan. Kalau boleh nak jadi Firaun kalau boleh kan. Takut ada tu kan. Tapi it's not the case. Kita tak boleh tapi kita nak orang terapkan bahawa kita ni kalau boleh nak longevity. Maksudnya walaupun dah umur 100 tahun, tapi otak kita masih boleh berfungsi dengan baik, boleh berfikir dengan baik. Contoh satu watak ataupun satu karakter yang anda semua kenal, nama dia Tun Dr. Mahathir. Betul. Saya rasa tahun ni atau tahun depan umur dia 100 tahun. Masya Allah. Tapi masih lagi boleh otaknya boleh berfungsi untuk berfikir dengan baik. Dia berfikir wawasan 2020 dan Allah bagi keizinan sampai 2020. Betul. Dia boleh lebih 2020. Tak terfikir pun. Okay, so itu nama dia ialah konsep successful aging. So dia mesti ada tips dia tu. Macam mana nak dapatkan nak dapat successful aging? Okay, kebanyakan yang bercerita pasal berpuasa ni semua adalah doktor-doktor dan juga nutritionist. Saya bercakap dari segi orang yang terlibat dalam bidang genetik, yang terlibat dalam bidang longevity dan anti-aging. Tahukah anda, berpuasa ni adalah salah satu teknik yang kita panggil sebagai calorie restriction. Dia beza dengan kalori defisit ke? Restriction ni kita sekat, kalau defisit ni kita kurangkan, kita mengurangkan. Maksudnya kalau defisit tu kita dah banyak, kita nak kurangkan. Kali ni kita walaupun kita dah kurang, kita nak kurangkan lagi. Kita restrict dia. So bila kita buat teknik calorie restricted, salah satu kita boleh guna tools, nama dia berpuasa. Orang Islam panggil berpuasa sunat, puasa di bulan Ramadan, tapi orang Western panggil intermittent fasting. IF kan? tu ya. IF ni memang kira worldwide punya trend lah kan. Tapi memang benefit dia lah calorie restriction, di mana dia punya benefit yang ramai tak tahu adalah lead to longevity dan successful aging. Menarik. So itu benda yang kita nak tanamkan jika kita nak berpuasa, sebab kita akan dapat banyak benefit. Dan tahukah anda semua, Rasulullah dah amalkan benda ni. Okay, saya nak kupas sedikit. Saya tahu banyak di TikTok, di Instagram, di X dan juga di Facebook bercakap pasal kurma butter baru ni. Macam-macam. Sampai saya diminta oleh pihak Rayana untuk bercakap. Saya cakap, saya nak bercakap time podcast. Rasulullah SAW ada hadis, dan Ustaz Zul di mana orang yang berpengalaman dalam agama dah cakap bahawa memang ada hadis yang Rasulullah memang hidangkan tamar kurma dengan juga mentega. Ada ya hadis memang dia? Memang ada hadis. So saya pernah share di mana benda tu bila Rasulullah buat, makanya ia sunnah. Betul tak Ustaz? Itu sunnah. Tetapi cuma dari konteks timeline dia, Rasulullah buat benda tu bukan di bulan Ramadan. Kan, bukan waktu sahur. Nanti doktor kita akan jawab sebenarnya kenapa Nabi buka puasa dengan kurma tapi jenis rutab? Yes. Thank you very much. Itu saya lagi nak dengar. Okay. Tetapi bila kita tengok cara pemakanan, pola pemakanan Rasulullah, kalau dia makan kurma dengan butter, dia tak makan dengan nasi kandar, dia tak makan dengan kuih akok, dia tak tambah yang kemudian-kemudian tu. Kan? So sebenarnya dia hanya fokus pada kurma dengan butter. Dia tak cerita benda-benda yang lain. So kita ni pula terpengaruh yang ini adalah makanan sunnah, tapi kita tak tengok yang dia urutan yang sunnah seterusnya. Betul. Makanya dia pun makanlah kurma dengan butter tu. Okey, itu cukup kalori sebenarnya, dah cukup kalori. Tapi ditambahnya dengan nasi lemak, ayam berempah. Paru goreng. So makanya dia dah broken the rule, dia dah break the rule, di mana dah tak ada calorie restriction tersebut. So saya harap anda faham. Saya harap anda faham konsep saya dari pandangan seorang ahli genetik, nutrigenomics punya direction. Sebab saya tidak macam deny bahawa ini adalah trend makanan viral. Tidak. Sebenarnya kita kena fokus balik kepada pemakanan tersebut adalah puasa nak sihat tu dari segi calorie restriction. So, macam mana nak sihat tu? Sebab anda buat calorie restriction,
makanya anda terus dapat benefit yang memang dah dijanjikan. Contoh bila kita berpuasa, okey, kita akan rendahkan kalori kan, kalori deficit sampai ke kalori restriction. Makanya body kita, Allah memang kata kalau dah berjaya di tahap tersebut, Allah bagi satu reward yang mahal. Nama dia autophagy. Minta maaf lah tiba-tiba dia macam kelas biologi. Boleh. Bila? Okay, bila ada autophagy, dia akan berlaku proses cleaning cellular level. Kita macam kira detox, lagi power daripada menggunakan produk detox, tetapi dia cuci sel kita dan di dalam secara semula jadi dia mencuci. Semula jadi. Perasan tak kalau kita sakit, Allah akan tarik 3 perkara lah. Yang pertama, Allah akan tarik seri wajah. Yang kedua, Allah akan tarik selera makan. Yang ketiga, Allah tarik dosa. Saya nak fokus kat selera makan tu. Bukan Allah seksa orang tu sakit dengan tarik selera makan. Sebenarnya Allah nak activate your autophagy. Betul tak? Tapi kadang-kadang bila autophagy ni berlarutan, dia cleaning dah habis dia cleaning satu badan. Kan contoh kita panggil maid untuk kemas rumah, dia cleaning sampai dia kosong satu rumah sampai habis. Nampak. So that's why kita ada timeline tu. Contoh Rasulullah kata untuk bulan Ramadan kita berpuasa daripada terbitnya matahari waktu subuh tu sampai dia ada timeline sampai terbenam matahari. Nampak tak? So saya nak menggunakan platform Bitalk Raihana ni untuk anda nampak dari segi sudut yang berbeza. Yang orang asyik cerita dari segi benefit bulan puasa dari segi sudut nutrition, memang betul, tak ada masalah. Tapi saya nak anda tengok go deeper, dan actually ini adalah reward yang anda tak realise. Bukan sahaja barakah pahala yang anda dapat di bulan Ramadan, tapi kesihatan tu. Because that's why kenapa kita diberi peluang dalam 12 bulan, ada satu bulan ni, nama dia Ramadan, untuk kita pulihkan diri kita. Dan betulkan saya kalau saya silap, saya rasa Ramadan maksudnya burning. Nama Ramadan tu burning. Bakar dosa, bakar kalori lebih. Bakar selera. Kalau saya rasa saya dengar ke kuliah sekarang ni, malam-malam sebelum tidur saya tengok TikTok kuliah. Saya rasa Ramadan maksudnya adalah dia bakar, dia ada ataupun dia macam something cleaning macam tu. So dia saya macam detox lah juga kan. Detox. So maka kalau anda rasa nak sihat, berpuasalah. Sebab saya ahli sains, saya boleh bercakap dari sudut yang saya faham. Tapi kalau anda bukan sahibu amal ataupun orang yang dalam bidang tersebut, anda percayalah bahawa Ramadan yang meminta kita berpuasa, yang Allah kata ada reward. Dan reward ni adalah reward yang memang dia dah set kalau kita reach certain level. InsyaAllah kalau anda nak sihat, pegang bahawa kita nak buat calorie restriction. Dan last, because Ramadan ni is all about calorie restriction, kita banyak buat kesilapan bila berbandilah dengan Ustaz. Kita beli kat bazar Ramadan, kita dah buat calorie restriction, lepas tu berbuka kita dah break the rules. So kita tak berjaya. Dia continuous tidak berjaya lah. So makanya kelemahan bulan Ramadan adalah anda kena kontrol nafsu makan. Kalau tak pergi bazar Ramadan tu rasa macam puasa kita tak diterima oleh Allah. Ganas Ustaz ni tetapi apa yang saya boleh share, sebab kita ni telah di brainwash macam Ramadan, macam kita lebih menantikan bazar Ramadan tu. Betul. Kan? Mungkin sekali-sekala boleh lah. Boleh lah kan. Support nak support business kan. Tapi mungkin cara dan waktu tu kita boleh plan. Betul. Dan makanan yang kita nak beli pun kita boleh plan. Betul. Waktu, masa dan juga makanan yang kita. Saya tahu kalau ada nutritionist kat luar sana atau doktor yang nanti podcast ni dia bercakap pasal kalori, tak apa, kita faham. Kita boleh tak kita keluar jauh daripada kira kalori tu. Betul. Kita tengok daripada benefit jika kita buat kalori deficit, kalori restriction, menggunakan tools berpuasa di bulan Ramadan, bukan saja dapat keberkatan, tapi kita juga dapat manfaat kesihatan. Masya Allah, saya rasakan doktor dia jadi lebih menarik sebab bulan puasa ni dibahas oleh seorang saintis yang isi dia jadi lebih kita tak pernah dengar benda tu. Kita selalu tahu Ramadan hasiat dia begini. Tapi rupanya dia ada falsafah yang Allah terapkan dalam setiap amalan kita. Betul, tu sebenarnya. InsyaAllah. Tadi kita jumpa pasal calorie restriction. Betul. Lepas tu pasal cleaning tadi tu. Betul. Sebenarnya apa yang Allah buat tu adalah proses detox secara semula jadi yang sebenarnya lagi sihat. Kita detox kita punya body, kita juga detox kita punya dosa, InsyaAllah. Best. Menarik sangat tu. Jadi kita nak terus kepada, sebab tadi doktor ada sebut pasal IF kita nak tahu kalau di barat lah kan, dia tak ada sebut pasal puasa sangat kan, tapi sebenarnya dia sebut cara untuk kita nak
menurunkan berat badan mungkin melalui proses-proses diet yang macam kita selalu dengar, keto diet, IF dan sebagainya. Dan pada pandangan doktor lah, adakah benda tu boleh diamalkan secara sihat? Sebab dekat luar sana ada banyak training group doktor, yang mana salah seorangnya saya lah tu. Dan saya memang banyak kali join. Saya nak bagi tahu doktor Berjaya tak? Saya nak bagi tahu doktor, saya banyak kali join aktiviti yang ada coach, lepas tu dia bagi tahu resepi sekian. Dan mungkinlah dalam 8 grup yang saya masuk, 18 saya gagal. Dan yang saya berjaya, jujur saya nak bagi tahu, saya berjaya menurunkan berat badan. Alhamdulillah, kita share lah kali pertama kat sini, hampir 11 kilo selepas dalam masa setahun. Dan secara consistently tu, dia tak ada macam drastically macam kita belajar tu. Selepas saya menjalani kursus wellness training bersama Dr. Reza. Sebenarnya inilah outcome dia. Mungkin Dr. Reza, saya pula yang naik badan. saya nak cakap sebab bila kita buat dengan ilmu tu, dia akan dapat outcome yang kita tahu. Oh, sebenarnya kalau kita makan macam ni boleh, dan kalau kita kontrol macam ni sebenarnya menjadi. Jadi doktor kena bagi tahu banyak kat luar sana tu. So selamat ke tak kita nak ikut? Kita ada banyak, kita panggil fat diet, FAD diet, maksudnya trend diet, keto diet, Atkins diet, macam-macam jenis diet. Tapi kalau dari punya sudut pandangan seorang saintis, saya suka compare dengan diet yang dianjurkan oleh orang yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. So every time ada diet yang keluar, tak kisah mana-mana diet, sebenarnya banyak jenis-jenis diet ni. Tapi kalau kita refer balik cara Rasul makan, ada punya etika makan, adab makan, teknik makan, sebenarnya dia adalah tiruvasi. Kita panggil tiruvasi daripada cara Rasulullah makan sebenarnya. Anda tengoklah keto diet, contohnya keto diet punya teknik, compare kebalik kepada Rasulullah SAW makan, kita nampak ada persamaan. Atkins diet ke atau macam mana diet, compare balik dekat Rasulullah, ada dia punya persamaan. Now saya nak share dalam banyak-banyak diet yang banyak-banyak ni, yang closest to Rasulullah adalah diet Mediterranean. Contohnya Rasulullah ambil minyak zaitun, Rasulullah makan contoh macam utamakan sayur-sayuran, buah-buahan, kan, atau utamakan kunyah buah-buahan terlebih dahulu. Maksudnya pemilihan bahan makanan teknik tu. Rasulullah dia tak amalkan diet sangat juga dia lah. Actually Rasulullah lebih kepada teknik nak diet. Contoh kan, teknik. Contoh ada teknik dia. Betul. Contoh kalau belajar NLP, iaitu Neuro Linguistic Program, macam kita train our brain kan. Contoh bila makan bismillah, kita bersyukur pada Allah. Kalau baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar tu, kalau kita faham maksudnya, maknanya kita tahu itu kita bersyukur sebab kita nak elakkan daripada kena azab api neraka macam tu. So otak kita rasa macam kita ambil, bila bersyukur ni maksudnya kita moderate. Tak boleh berlebihan. Betul. Kemudian cara makan Rasulullah, contohnya basuh tangan sebelum, batu kemudiannya ambil 3 jari tak silap kan. Kalau ustaz ada boleh kupas sebentar lagi. Hygiene. Itu lebih penting berbanding apa benda kita nak makan. Sebab sekarang ni kita dah tahu, nak sihat tak kisahlah apa-apa diet, asalkan dia similar to Rasulullah yang diet. Kemudian kita nak dapat lagi reward kesihatan, kita buat calorie restriction. Betul. Bagi mereka yang tak buat puasa, nak buat calorie deficit pun tak ada masalah. Kan? So kita akan dapat dia punya the full diet. Tapi sebenarnya problem fat diet yang keto diet ni semua disebabkan oleh kita ni jadi robot. Menu macam ni, itu macam, so dia akan kita ni ada macam kita panggil desire kita untuk fulfill. Bila kita tak dapat lawan one day, tak dapat lawan desire tu, kita akan jadi yo-yo tau. Betul. Turun naik. So makanya cara yang lebih bagus adalah itu tak berlanjutan tu. Cara tu kita kena balance saja. Contoh macam saya cerita, memang saya makan kuih akuk dan kuih akuk dah mahal, minta maaf, saya tak tahulah kenapa dah mahal. Gula mahal doktor. Dah mahal. So apa yang berlaku, saya ambil kuih akuk tu, saya sekadar menjamah dan rasa nak hilangkan rasa desire tu. Bukan melantap. Aku dah terpaksa. Sekarang ni tak boleh penjual kuih kat sana, kat luar sana, dia pandai teknik dia tak boleh beli kuih satu-satu dah. Kalau di tempat bazar Ramadan saya, dia jual dalam pack, dan dia tu jual 4. Tak boleh beli 1 lah. So makanya itulah kawalan desire tu, nak makan 4 terus ataupun sekadar nak rasa menjamah saja. Itu. So sebenarnya trend diet ni akan sentiasa, kita yang terbaru dengar macam keto diet, itu diet yang baru. Percayalah cakap saya, akan datang ada macam-macam diet akan wujud. Dia akan wujud yang macam-macam. Betul. Tapi yang paling pentingnya, kita
pegang, refer balik kepada cara pemakanan Rasulullah. Mana Itu yang cara paling dekat mendekati teknik yang Rasulullah Rasulullah makan. itu paling Maksudnya dekat. tak ada diet yang boleh sailang cara pemakanan Nabi Betul. SAW. Itu yang terbaik, Sebenar sebab kita tak kisahlah kita orang Melayu, kita orang putih ke, kita orang Okey. India ke, orang Cina, orang Jepun, orang Korea ke, kita ni manusia, memang Allah dah ciptakan dalam bentuk macam tu, makanya teknik yang Rasulullah Betul. ajarkan itu berkesan kat semua bangsa. Betul. Nah, Dia betul. betul. Kalau tengok kan dari segi pemakanan, contoh Rasulullah memang jenis tak makan banyak. Dia memang dah ajar dari segi, cuma Rasulullah tak ada lab at that time nak buktikan calorie restriction akan membantu longevity, gene activate, tak ada. Tapi Rasulullah cakap secara yang boleh difahami oleh semua umatnya, di mana dengan melakukan berpuasa anda dapat manfaat kesihatan. Betul. Leave it to Allah. Betul. Okay, let go. Tak payah pening-pening kepala. Cara Let go and kita let God. kena. Settle. Okey, Betul. Okay, itu saya punya pendapat. Okay, terima kasih doktor. Untuk Ustaz. Okay. Macam mana kita nak tahu tadi Dr. Reza dah kupas berkenaan dengan dari sudut kebaikan diet ni dari sudut saintifik kan. Ya, Untuk Ustaz, macam mana kita nak tahu sebenarnya Rasulullah tu sendiri amalkan pengambilan makanan ketika bersahur. Sebab sebenarnya teknik makan ketika bersahur tu sebenarnya menyebabkan orang tu lebih sihat ataupun lebih rasa nak tidur. Okay, Ustaz. Okey, baik. Bila kita sebut bersahur dan berbuka puasa, semua para Nabi diperintahkan mereka untuk lewatkan makan sahur. So yang tadi Dr. Reza bagi tahu tadi, itu adalah merupakan salah satu daripada sunnah, iaitu kita lewatkan makan sahur. Betul. Yang kedua, semua para Nabi akan segera berbuka puasa. Yang tu kita tak payah bahas lah. Kita pun tak pernah lambat buka puasa. Jadi bila bersahur, yang dikatakan barakah tu apa dia? Yang Nabi kata bersahurlah, pada sahur ada keberkatan. Yang dinamakan keberkatan itu ialah bila kita melewatkan sahur tu sendiri. Betul. Waktu itu penuh dengan keberkatan. Kita makan sahur ni berbeza dengan kita buka puasa. Betul. Kalau buka puasa tu confirm total loss. Kalau bersahur tu setakat manalah kita makan. Betul. Hanya sekadar, tapi oleh kerana kita mematuhi piawaian Nabi melewatkan makan sahur, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keberkatan. Ustaz, saya ingatkan saya lewatkan sahur tu sebab saya nak kurangkan timing untuk saya tahan lapar tu. Tak Rupanya sebenarnya ada reason ni. Sebab tu Allah jadikan manusia ni Masya Allah. Contoh kan, bila saya cakap mengenai dalil, doktor ada perincian dia daripada segi bahagian doktor. Betul. Likulli fannur rijal, setiap individu ni Allah jadi dia ada bahagian dia masing-masing. Ahli dia masing-masing. Contohlah kalau saya cerita contohnya mengenai mengenai zaitun daripada segi Al-Quran hadis, doktor ada detail dia lagi apa dalam tu, cara pemakanan dan juga sebagainya. Jadi memang para Nabi pun, para Nabi semuanya lewatkan makan sahur. Sebab tu kalau kita rasa kita puasa, kita letih, kita tak larat, seolah-olah rasa nak mati dah kan. Sebenarnya cek balik, adakah waktu sahur kita itu, checklist balik cara betul puan, adakah waktu sahur kita itu memenuhi waktu yang diambil oleh Nabi SAW. Kata isteri Nabi yang sentiasa dekat dengan Nabi, Nabi sahur ni lebih kurang 50 ayat kalau kita baca sebelum azan subuh. Mungkin kurang lebih berapa minit tu? Lebih kurang 15 ataupun 20 minit sebelum azan subuh. Dan itulah waktu yang paling tepat bersesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Justru kena sahur, lewatkan makan sahur, walaupun dengan sebiji buah kurma. Okey, nak tambah satu soalan ni. Saya selalu dimomokkan dengan soalan di kalangan bukan non-Muslim. Bila kita cakap, macam saya cakap tadi kan, Rasulullah tu kiranya manusia yang sempurna, yang patut dijadikan contoh dan idola. So sampai tahap cara makanan dia pun kita follow. Tapi ada satu soalan nakal tapi kita faham, kita faham sebab dia tak faham. Kita kena raikan soalan tapi kita kena bantu lah. Tapi kali ni saya minta tolong Ustaz. Panjangkan sebab macam saya tu. cakap, contoh saya percaya Rasulullah dia makan kurma ketika bersahur tu dari segi sudut yang calorie restriction, lepas tu nak timeline yang saya nampak dari segi sudut tu lah. Tapi adalah suara-suara nakal yang cakap sebab Rasulullah kita miskin. Makanya itulah makanan yang dia boleh makan. So disebabkan dia miskin, adakah kita kena follow that kind of the way dia makan? Macam mana Ustaz nak jawab soalan macam tu? Sebenarnya bila nak sebut Nabi SAW miskin, para sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi pun bukan semuanya miskin.
Ya, betul. Ramai yang kaya raya dan juga yang lebih daripada Nabi SAW. Very good. Ya. Dan mereka juga ambil buah kurma untuk mereka bersahur, mereka berbuka. Ya. Jadi ada benda dalam agama yang dipanggil ta'abudiyah. Ta'abudiyah ni maksudnya kadang-kadang you kena ikut benda ni. Tanpa kadang-kadang you perlu tanya soalan. Betul. Ini kadang-kadang nak ajar kita keimanan. Jadi kalau soalan-soalan macam ni memang sentiasa ada. Baru ni Ustaz, apa dia dong? Ustaz, dah naik nampak tak? Kena buat degree dah ni. Bila saya kuliah ada orang tanya kan. Soalan nakal mesti ada. Dia tanya apa? Dia tanya apa? Dia kata, Ustaz, dia kata Jibril tugas dia menyampaikan wahyu kan? Betul. So dia kata bila Nabi dah wafat, so Jibril kira makan pencin lah kan? Makan pencin maksudnya tak ada kerja makan. Jadi kita pun tahu soalan-soalan ni macam ada. Cuma kita kena layan dengan hikmah. Macam tadi Puan bagi tahu, doktor bagi tahu. Kita tahu dia mungkin tak faham. Ya, dia betul. tanya tu kadang-kadang bukan sebab nakal, sebab dia nak tahu. Nak tahu, betul. Jadi sebenarnya doktor sendiri mungkin boleh explain kot sebab khasiat yang ada pada buah kurma tu sendiri memang cukup. Kan doktor? Actually saya reply yang tentang buah kurma ni antara kita panggil superfood. Okay, superfood ni dia complete dengan antioksidan, mineral, lepas tu dengan vitamin, fiber dia. Dia macam kira macam dari segi sudut untuk makanan lengkap tu dia memang layak. Bila kita terang kat situ, kita cakap dari segi situ, dia akan twist. Sebenarnya ada juga makanan lain yang seperti kurma. Tapi kenapa Rasulullah pilih kurma? Sebab dia rasa makanan kurma tu adalah makanan orang miskin. Tapi tak apa. Point tu sebenarnya dah cukup. Dia thank you very much. Saya dah ada point yang saya boleh jawab balik. Tapi mungkin dia tak tahu harga kurma yang sebenar. Kurma sangat mahal. Kalau kurma yang terbaik, kurma apa Ustaz? Dan harga dia tu macam mana? Kurma ni ada macam-macam jenis. Masa saya belajar di Yaman dulu, di Iraq sahaja ada lebih daripada 300 lebih kurma, jenis kurma. Kita mungkin tahu yang Mariami, kita yang ajwa pun ada ajwa yang ditanam di California. Okay. Masa kita doktor mungkin tak dengar lagu nasyid Hotel California. Jadi saya pun tahu nasyid dari kepala eagle tu nampak tak? So sebenarnya kurma ni sebenarnya bukan makanan orang miskin. Kerana kurma ni harga dia Masya Allah. Apatah lagi contohnya macam Puan tanya tadi, ada kurma yang sangat high quality. Betul. Yang ditanam di area tanah haram saja di Madinah. Yang nama kurma Ajwa Aliyah. Yang Nabi suruh makan untuk mengelakkan daripada kena sihir. Kejap, I think Ajwa Aliyah ni daripada Rayhan ada jual kan? Kita memang fokus Ajwa Aliyah saja. Walaupun orang katakan Ajwa Aliyah yang Rayhan jual tu agak mahal, salah tu statement kawan doktor tu sebab memang harganya mahal disebabkan oleh kualiti dia memang berbeza daripada kurma-kurma yang lain. Saya statement sebenarnya kurma bukan makanan orang miskin. Betul. Bukan. Jadi kita biasalah doktor, tak kenal maka tak cinta. So jadi kita nak highlight benda ni. Okay, nak tunjuk yang tu doktor. Ini kurma Ajwa Aliyah kita. Ini yang daripada tanah haram. Memang daripada tanah haram. So yang Nabi suruh makan ketika mana setiap hari adalah kurma Ajwa Aliyah. Dulu saya suruh kawan-kawan saya nak beli rasa dulu. Tapi bila mereka rasa 7 biji, sebab dia kata Nabi suruh rasa 7 biji, so saya suruh beli and you rasa kat rumah you. Sebab mahal. Dia 1 biji tu lebih kurang 10 gram 1 biji itu. Saya tak sangka pula Ustaz actually agak pelawak ya. Minta maaf. Saya nampak serius. Wow, thank you very much. Okay, again kurma Ajwa Aliyah sebab kita ni saya banyak dapat biasalah kan buah tangan Ramadan, selebriti. Masih banyak kan. Cuma tapi dia tak cakap Ajwa Aliyah ni. Ajwa Aliyah ni kurma yang ditanam di Madinah dia tak sama dengan kurma yang ditanam di tanah haram saja. Tanah haram. Inilah yang Rasulullah suruh makan tu. Okay, saya kita ada kelebihan yang Dr. Reza kena buktikan. Sebab kita nak bagi tahu ini kualiti yang pertama. Okay, betul kan saya tak berapa terror sangat tapi yang saya tahu kurma Ajwa ni bagi saya dari sudut seorang ahli sains dia memang tengok dia ada serat, potasium, antioksidan, karbohidrat, dia adalah superfood yang komplit. Ya, yang doktor sebutkan tadi tu. Dia terus straight dia punya energy gula tu. Dia terus straight tu kita kan dah lemah kan dah tak ada energy dia terus masuk ke dalam darah dan dia boleh bagi dicerna secara ringkas. Saya nak tanya kurma Ajwa Aliyah ni dari segi sudut dikatakan saya tak pernah nak buat due diligence lah. Okey, hari ni boleh tanya doktor. Katanya dicabar oleh satu bangsa ni yang nak membuktikan Nabi ni Rasulullah. Dia menggunakan
kurma Kurma, ajwa ya? ni. Dia kata dia bakar, lepas tu dia minta Rasulullah tanam. Betul ke saya dapat story yang itu berbeza? saya tak dengar Makanya yang bukan. Ini adalah story-story marketing. Sebab kalau ustaz tak dengar, makanya saya diberitahu. Dia, yang sebenarnya anda semua, saya nak anda faham sebenarnya yang kurma ajwa dari tanah Aram tu adalah nama dia Aliyah. Aliyah, betul. Ajwa Aliyah Aliyah. tu maksud dia yang pertama. Aliyah tu maksudnya tanah tinggi. Tinggi-tinggi. Aliyah tanah tinggi Ah. sekitar kawasan Masjid Quba di Madinah. So di Madinah, bukan di Di Mekah Madinah, ya? bukan di Mekah. Ah, Dia sebab mesti di spesifik Madinah tempat saja. ialah Di Madinah. Madinah. Betul lah. Kiranya yang Rasulullah Kalau pergi maklumkan. pasar kurma tu memang dia akan tunjuk harga kurma yang ni memang agak tinggi sikit berbanding dengan kurma yang lain. Okey, Betul, sebab betul. di luar sana kita ada kurma ajwa Terlalu banyak dan dia gunakan yang bahawa ini adalah kurma ajwa yang Rasulullah jadi cabar untuk membuktikan kenabiannya. Itu yang saya dapat tahu lah. So that's why disebabkan story tersebut saya tahu inilah kiranya macam salah satu mukjizat Nabi. Namanya Azwa, saya dah tak pandang dah Mejul, Maryami. Okay. Walaupun memang ada peminat dia. Rupanya Tapi kalau kita nak cari yang terbaik itu memang kita akan cari yang kurma ajwa Aliyah. Tapi untuk berbuka okay. Nabi ambil kurma rutab. Ustaz nak share tadi sebab apa? Kurma yang basah. Kenapa? Kenapa dan mengapa? Okey. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah cerita mengenai seorang perempuan nama Maryam. Okey. Maryam ni Maryam kita tahu kan dia. Siapa Maryam tu? Maryam ni seorang perempuan yang Allah tunjuk kebesaran Allah. Okey. Betul? Yang dia mengandung tanpa sentuhan seorang lelaki. Okey, betul. Allah nak tunjuk kebesaran Allah. Betul. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Betul. Jadi maka Maryam ni adalah ibu kepada Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi masa dia dah sampai date nak diu. Dia nak bersalinkan Nabi Isa. So Maryam ni dah tak ada energi nak teran. Mungkin doktor tak ada pengalaman kan, belum ada isteri kan. So saya faham lah. So janganlah stres sangat. Biasa-biasa santai saja. Nampak macam stres je. Okay, relax. Jealous pula. So dia tak ada energi dah. So dia berteduh di sebatang pokok kurma. Kemudian Allah kata wahauzi ilaiki bi jaz'in nakhlah usaqit alayki rutaban janiyah. Rutaban janiyah. Wahai Maryam, goyanglah pokok kurma yang kamu berteduh itu, akan jatuhlah buah rutab dan makanlah. So Maryam pun dia hanya ambil tangan dia letak macam ni. Maka jatuhlah. Nanti kita akan ada konsep macam mana Allah ajar. Ada orang ada orang cari rezeki hanya berusaha sekadar, tapi Allah bagi rezeki yang luar biasa. Ada orang yang dia berusaha luar biasa tapi rezekinya sekadar. Ada orang berusaha luar biasa, rezekinya luar biasa. Ada orang berusaha sekadar, rezekinya sekadar. Kalau kita faham konsep ni, kita tak akan pernah iri hati dengan rezeki orang lain. Amin. Kerana orang lain dapat rezeki, dia tak pernah ambil walaupun secubit rezeki kita. Betul. So dia ambil rutab, maka dia pun makan rutab. Dan ada kekuatan dan akhirnya dia berjaya melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. So rutab ni adakah dia kurma segar tu? Kurma segar dan masih basah. Yang tu susah nak dapat tu. Susah nak dapat. Orang jual kurma sejuk-sejuk tu. Betul puan. Bila kita pergi Mekah kan, ke Madinah dia letak dalam peti ais. So itulah yang Nabi ambil kerana mencontohi Isa setelah berjam-jam tak makan, tak minum, hanya dengan beberapa biji buah kurma rutab dapat mengembalikan semula tenaga kepada kita. Apa yang ada dalam kurma rutab? Itu adalah tugas Dr. Reza untuk detailkan, insyaAllah. Saya ada dalil. Okay, saya tak berapa familiar. Saya kena terus terang, saya kena jujur. Tambah-tambah bulan Ramadan. Okay. Kalau bulan sebelum Ramadan? Tak, sebelum Ramadan saya boleh bagi logical punya thinking. Tapi kalau untuk bulan Ramadan ni, saya tambah-tambah lagi bila dah tahu kisah rutab ni, saya lagi tak berani. Tapi terima kasih, saya akan lebih detail lebih dalam. So kalau saya nak recap, makanya kalau saya nak berbuka, yang disarankan yang baik itu adalah rutab. Okey, kalau ada. Kalau tak boleh yang itulah tak apa. Kurma-kurma yang lain. Baik. Saya nak orang lebih clear sebenarnya sebab kita tak available nak dapat rutab tu. Betul. Tapi kalau untuk sahur kita boleh ambil macam ajwa. Apa-apa saja kurma. Betul. Okey.
Saya very clear. InsyaAllah nanti maybe kita boleh bercakap lebih pasal rooftop ni. Betul, sebenarnya. sebab Betul, perkara Dan yang saya boleh cari paper-paper, of course orang dah kaji lah. Betul. Beza rooftop dengan kurma kan. Okay. Mm-mm. But thank you very much. Sebab apa? Saya suka podcast kali ni sebab podcast kali ni kita tidak bercakap benda yang tipikal. Okey, benda-benda yang baru ya, Benda Datuk, baru sebab I think kan saya selalu dengar benda-benda yang berkaitan dengan kurma, tapi I think this is my first time. Oh, wow. And the best part bila bercerita dari segi macam mana nak buktikan orang yang bersalin tu antara dalam sudut sains ada 3 orang yang pain tinggi. Salah satunya adalah orang yang nak bersalin sakit gigi, tu semua pain-painnya tinggi. So ketika tu energy memang fokus kat pain management, memang tak ada energy. So makanya Allah dah beritahu Dah bagi itu, siap-siap dah. itu adalah Ambil salah satunya kurma rooftop tu. Itu Hmm. something very good. I think it's a good bit talk Raihana punya podcast ni to share something yang kita tak dapat secara common through a typical advice dari segi sudut yang biasa kita dengar. Betul. Sampai kita cakap another kurma story, Sama je. but this one is different. Tapi kita harapkanlah Bitok Rehanah ni akan keluarkan banyak lagi info-info yang InsyaAllah, menarik yang okay. akhirnya akan bagi manfaat kepada ramai orang kat sana. Jadi untuk saya nak rumuskan segmen kita yang kedua ni, maksudnya kita sebenarnya doktor, Ustaz, kita boleh tetap fit during fasting Yes. sekiranya kita akan memilih pemakanan apa. Betul. Dan sebenarnya teknik yang terbaik Baik. lah yang paling dekat dengan Dengan Rasulullah Rasulullah, itu betul. sendiri. Yeah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih semua. InsyaAllah kita rehat sebentar dan tunggu segmen yang seterusnya. Yeah. Okey, kita dah sampai sesi yang seterusnya, sesi yang terakhir. Kita nak bagi tahu doktor, sebab kita ada dapat satu hadis yang mengatakan mukmin yang terbaik ialah mukmin yang kuat. Okey. So dalam bulan Ramadan ni kita nak still carry on benda tu dan kita nak pastikan boleh tak di bulan Ramadan ni kita tetap boleh fit dengan cara bersenam ketika Ramadan. Betul. Okay, macam mana cara Maksudnya kita? puan nak mention bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Oh ya, betul-betul. Still kena buat aktiviti juga. Tapi Tapi macam mana memang doktor? typically orang macam bila Ramadan je dia macam aktiviti exercise tu dia kurangkan. Dia Okay. stop. Tapi sebenarnya tahukah anda bila Tahukah anda? bila kita exercise kan sebenarnya kita it's a part of way body kita jadi lebih sihat. Sebab biomechanical badan kita bergerak dia akan menggunakan tenaga kan. Betul? Tapi because orang salah faham tentang tenaga dah kurang waktu bulan Ramadan. Jadi tak boleh buat aktiviti. Ya, betul. So kita nak betulkan kat sini. Betul, dia lebih kurang macam orang salah faham puan kan. Lepas daripada Zuhur tak boleh kumur mulut sebab you puasa. Lepas daripada asar you Itu tak boleh mitos kumur ya, mulut. mitos. Itu mitos. Sedangkan mitos. kita boleh je. Ustaz, Dia kata, dah percaya. dia kata Makruh katanya. bukan, dia kata you nak bau tak bau kasturi original. Oh my God. Damn. Betul, bau tu di sisi Allah. Di sisi kita bau tetap mati Tetap syahid. kita kena Tetap jaga mati kebersihan syahid. juga ya. Jadi kita ada hablum minallah hablum minnas. Kita kena jaga. Jadi sama lah lebih kurang ada orang yang bila Ramadan tak boleh senaman. So cut Ramadan off kena stop senaman semua. tu tak boleh. Tasik-tasik yang banyak orang bersenam pun dah kosong. Saya sebenarnya doktor, kita nak jadi Muslim yang kuat. Okay. During Ramadan sebenarnya apa yang kita boleh buat? Sebenarnya kita kena faham konsep exercise tu sendiri. Dia Alright. punya prinsipal dia macam mana. Di mana kita ada berlaku metabolisme pembakaran gula, pembakaran karbohidrat, pembakaran lemak. Di mana kita kena faham kenapa tadi Ramadan tu menggalakkan calorie restriction dan kita boleh buat calorie deficit sebab kita nak mengurangkan bahan-bahan kalori ni lah. Okay, so dengan exercise dia jadi lebih efektif. Contoh saya buat dalam bentuk analogi lah nak buat rendang kan. Kena ada daging, rempah ratus. Telur pula, doktor. Lepas tu kan kita nak buat masak tu tiba-tiba tak ada dapur gas, tak ada api. Oh, okay. Rasanya boleh tak masak Macam rendang tak tu? boleh juga. Tak siap jugalah. Sebab Tak ada kita ni proses pembakaran. kita bila Ramadan kita fokus pada nutrition. Kita tengok dekat daging rendang tu, kita tengok dekat rempah ratus rendang tu kan. Tapi kita tak tengok actually sebenarnya yang menjadikan dia komplit adalah daripada api dapur gas tu yang memasak rendang. Oh, make sense lah Yes. doktor. So tetapi cuba kita buat rendang tapi guna api yang high heat. Okay, bahaya Tak hangus ke rendang kita, nampak tak? So konsep dia adalah in moderation. Sebab ketika itu kita memang dah rendah energi. Okay. Ingat kebanyakan orang dia gemuk air, lemak gemuk air. air, Dia banyak water jenis-jenis retention. kegemukan. So bila kita berpuasa, kita boleh kurangkan water retention sebab kita bila kita dahaga, body kita arahkan otak kita untuk dapatkan air dalam badan. Okay. So kalau kita tengok proses sebelum Ramadan, bila badan kita banyak air, kita ni dah start exercise, kita ni proses pertama dia buang air je dulu. Okay. Bila kita nak sampai ke fat burning zone, kita dah penat. Sebab Nampak tak kita dah cukup penat air tu sebab lah. air dah keluar, lepas tu baru nak bakar burn tapi dah tak ada energy, betul tak? Okay, betul. Itu konsep. Tapi bila Ramadan, anda tak perlu risau.
bila anda dah Ramadan, anda dah berpuasa, bulan Ramadan anda berpuasa, anda punya water retention dah kurang sebab di proses berpuasa tadi. Bila anda exercise je, anda bakal lemak terus. Dia dah skip terus, satu step. Terus dia. Kalau orang biasa dia nak hilangkan lemak air, yang paling common orang buat apa? Pergi sauna. Oh, okey. Pergi sauna, buang water Buang retention. air banyak. Baru dia pergi exercise, baru dia start bakal lemak kan. So actually berpuasa tu actually bila anda bersenam, Betul, senam tu lebih efektif. Bak lemak ni saya tak masuk sikit. Saya pun faham. Saya pun faham lah. Sikit InsyaAllah kalau lemak ni. podcast ni diteruskan lagi pada tahun depan, anda akan nampak perbezaan saya lah. Okay. Kita kena walk the talk. Tapi yang saya boleh tekan kat sini, bila anda nak bersenam tu, okay, dia boleh bersenam timing. Contohnya kita kenal diri sendiri. Bila kita waktu aktif macam mana. Cuma secara general, untuk bersenam ni kalau boleh, kita lepas bersenam kan kita nak replenish balik kan. Betul. Semua. Makanya itu time berbuka. Okay. So kita dekat-dekat berbuka maksudnya. Okay. So kalau contoh anda biasa bersenam 1 jam sebelum berbuka tu lah anda bersenam. Kalau anda jenis yang bersenam 20 minit, so 20 minit sebelum berbuka. Sebab bila anda reflection terus berbuka. So jadi mungkin boleh tak kita cakap macam ni, sebelum waktu berbuka tu, kita ada beberapa step yang kita kena buat. Yang pertama kita mungkin 20 minit bersenam. Betul. Lepas tu ambil masa untuk kita berdoa. Kan betul, kita berdoa. Dekat dengan nak berbuka tu. Dan terus kita boleh berbuka. Betul. So maksudnya masih boleh boleh bersenam lah maksudnya. Betul. Memang kena bersenam pun. Kehausan tu tak berpanjangan sangat. Betul. Sebab memang kena bersenam. Kalau anda faham konsep analogi masak rendang tadi, anda tahu bahawa rupanya memang kena bersenam juga. Dan yang bestnya, rahsia di bulan Ramadan ni, dia dah ada senam tambahan. Okey, apa dia tu? Kalau saya pergi Mekah, ada satu ibadah yang saya hanya boleh buat kat Mekah, nama dia tawaf. Betul. Tapi ada satu amalan ataupun satu ibadah yang hanya boleh dibuat di bulan Ramadan, nama dia tarawih. Okey. So dia punya postur badan yang bergerak. So dia tarawih tu adalah salah satu tambahan senam bagi Allah ni maha bijaksana. Dia dah nampak dah kan, ini hambanya. He is our creator. So apa saya boleh bercerita, dia dah set the module bulan Ramadan tu datang dengan tarawih yang hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan. So dia solat tarawih ni pula di antara 8 rakaat ke 20 rakaat. Betul tak? Betul. Kemudian lepas bila kita berbuka tu banyak tu makanan kita dapat tu. Dia datang dengan package yang lengkap. Package lengkap. Patut Allah bagi reward lagi. Bulan Ramadan 300 kali ganda lebih banyak pahala. Makanya orang lebih banyak beribadah. So jangan risau, sebenarnya Ramadan ni macam Ustaz cakap tadi, is a complete package. Betul. Tetapi kita jangan tinggal satu step tu di mana bersenam tu disebabkan kita punya logik akal tak ada energi. Nanti bila bersenam lagi tak ada energi. So boleh kita kena buang mindset tu ya. Maksudnya kita tetap boleh bersenam. Tapi dengan satu pegangan, moderation is the key. Tak boleh berlebihan, jangan nanti hangit lebih rendang. Itulah peperangan pun banyak berlaku dalam bulan Ramadan. Okay, kita cakap pasal peperangan. Nak bagi tahunya dalam sesungguhnya Islam, bulan Ramadan bukanlah bulan berlemah-lemahan, bermalas-malasan. Nampak tak? Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita motivate diri kita untuk lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Goosebumps lah saya bila saya dapat tahu rupanya perang-perang ni pada bulan Ramadan. Dan kita menang dalam peperangan tu. Dan Allah tunjukkan, kita ada peperangan yang kita kalah, tapi Allah tunjukkan kebesaran. Semua peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan, orang Islam menang. Masya Allah. Asyad. Dalam keadaan mereka berpuasa, Allah secara logiknya, kenapa Allah fardukan peperangan pada bulan Ramadan? Tak ada bulan lain ke? Bulan Disember ke? Bulan November kan? Tapi Allah fardukan. Di bulan Ramadan, Allah nak tunjuk bahawa sesungguhnya bukan alasan puasa menyebabkan kamu lemah. Lemah dan bermalas-malasan. Ya, bukan bermalas-malasan. Bahkan bertambah kamu tolong agama Allah dengan kamu puasa, Allah akan tolong kamu daripada segenap sudut yang kamu tak nampak. Terima kasih Ustaz. Lepas ni saya akan gunakan satu statement. Jangan nak lemah-lemah sangat, jangan nak malam-malam sangat. Sedangkan orang Islam dulu nak kembangkan syiar Islam, dia berperang di bulan Ramadan. Betul. Dan tetap menang dan bertenaga di bulan Ramadan. Dan peperangan pertama dalam Islam, Perang Badar dalam bulan Ramadan. 17 Ramadan. Okey, nak tanya. Soalan saya lah. Doktor nampak lebih selesa sekarang. Makanya Doktor dah ambil alih tugas Fadilah ni. Maksudnya kiranya berperangan tu di bulan Ramadan. Adakah ahli-ahli perang ni berpuasa?
Okey, Ha. ada yang berpuasa dan ada yang berbuka puasa. Okey, Okey. sebab ikut keadaan. Ikut keadaan. So Okey, good. kita sendiri tahu kemampuan, macam doktor bagi tahu tadi. Okey. Oh, dia tahu dah bila waktu yang dia senaman. So kalau dia tahu sendiri dia punya keadaan sesuai macam mana. alright. So nak tunjuknya agama ini juga agama yang penyayang. Ar-Rahman Agama Ar-Rahim yang tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab di bulan Ramadan pun kita boleh tak berpuasa sekiranya kita bermusafir. Betul, Dekat situ pun. Islam tu mudah lah. Betul. Dan sebenarnya Allah tu sangat memahami kita. Betul. Dan sebenarnya package berpuasa ni dia cukup lengkap. Dia bagi betul. kekuatan emosi, kan, spiritual dan juga fizikal Oh, Nila dah sebenarnya. jadi ahli panel kita. Jadi saya rasa bila Ustaz dah sentuh pasal peperangan tu, di bulan Ramadan tu cukup merangkumi semua sekali. InsyaAllah, Tajuk kita yang pertama tadi, kita nak jadi Muslim yang kuat Betul. during Ramadan, dan dalam masa yang sama kita kena faham konsep fit during fasting tadi tu. Tetap kita akan boleh buat dengan cara pemilihan makanan yang baik, Doktor, Ustaz, dan juga cara yang mesti mendekati dengan sunnah Nabi. Kenapa saya rasa macam saya renew hari ni? Renew, Saya rasa macam Alhamdulillah. saya ni antara orang yang suka membaca jugalah kira ni. Tapi hari ni saya dapat information yang contoh macam saya dapat tahu yang sebenarnya perang di bulan Ramadan. Maybe saya tertidur lah dalam kelas agama. Saya orang Johor, di mana kita ada kelas, kita ada kelas, ada sekolah agama kan, kita pun belajar sirah agama, tapi saya tak perasan benda-benda macam ni. Tapi secara rohani yang Ustaz relatekan tadi, macam kita sebenarnya tak boleh bermalasan sebab Allah dah buktikan yang bahawa ketika Ramadan ahli perang berpuasa dia boleh menang dan bertenaga. Sebenarnya kat situ Allah ajar kita apa? Allah ajar kita apa sahaja perbuatan kita, gerak kerja kita mesti sangkut yang ke atas tu. Sebab yang menguatkan kita bukan makanan kita tu. Tapi yang menguatkan kita memang Allah SWT. Jadi insyaAllah itulah sesi yang pertama untuk B-Talk. Ada banyak benda yang saya sendiri belajar. Terima kasih kepada tetamu yang dijemput. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi yang seterusnya, dalam edisi yang jauh lebih hebat lagi insyaAllah. Terima kasih kepada semua.